Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap korang semua sihat dan dalam lindungan Allah selalu. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita kali ini saya nak sambung kisah dihantui perempuan mati beranak. Jadi dalam video ni saya akan ceritakan apa yang berlaku pada malam keempat dan juga malam kelima. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, hari keempat tu, pagi-pagi hari lagi, Ellie dengar ada orang ketuk pintu rumah dia tau. Tok 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 tok. Lepas tu dia fikir, siapa pula datang pagi-pagi ni kan? Katanya kuat jugalah dia ketuk sampaikan bergegar pintu rumah tu. Dah tu orang yang mengetuk tadi menjerit tau. Dia cakap, buka pintu. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu Ellie ni perasan yang dia macam kenal dengan suara tu. Tapi dia tetap juga tanya, siapa tu? Yelah, kalau malam semalam pun tengah-tengah hari dia boleh rasa semua tu kan. So masa tu dia fikir nak kena berjaga-jaga lah. Sebab dia tanya juga, siapa tu? Jadi Ellie tadi yang ada dekat tingkat atas, dia pergi turun bawah. Dia pergi duduk, tapi dia tak buka pintu lagi tau. Lepas tu dia tanya lagi sekali, siapa tu? Dan orang yang kat luar ni pun jawab, aku ni, Nonoy. Jadi masa tu dia pun cepat-cepat buka pintu. Sebab kalau Nonoy dia kenal lah, itu memang adik dia. Lepas dia buka je pintu, lepas tu adik dia tadi masuk dalam rumah. Dan tu adik dia pun tengok ke arah dia. Dia tengok Ellie ni, macam pelik je. Dah tu Nonoy tanya, kau okey ke ni? Kenapa muka kau pucat je? Sakit kau? Dah tu dia jawab, tak tahulah, rasa macam tak sedap badan. Tapi masa tu Ellie memang gembira sangat lah. Yelah, sebab malam-malam sebelum ni kan dia kena tidur seorang-seorang. Lepas tu kena hadap semua gangguan tu seorang-seorang kan. So sekarang ni dia dah ada kawan, dia rasa berani lah sikit. Sampai kan dia bersorak, dia cakap, malam ni aku ada kawan. Dah tu dia cakap dengan adik dia, aku ada cerita ni nak bagi tahu kau. Dan dia ceritalah daripada awal si Liah tu meninggal dunia sampailah hari-hari yang dia kena kacau. Lepas dah cerita semua tadi, lepas tu Nonoy ni cakap apa? Patutlah aku rasa meremang semacam je bila dah sampai depan rumah tadi. Dan Nono ni pun macam ada bercakap jugalah pasal arwah si Liah ni. Dia cakap, Liah ni orangnya baik, lepas tu rajin pula tu. Tak apalah, malam nanti aku akan doakan dia. Dia cakap macam tu. Dah tu Elin cakap, ngam sangatlah tu. Malam nanti kita sama-sama doakan dia. Dan sebenarnya adik dia si Nonoy ni dah masuk Islam dah. Dan Ellie ni pula beragama Kristian. Jadi katanya kalau dekat Sabah sana macam tak heran sangatlah kalau dalam satu family tu ada yang Islam, ada yang Kristian. Itu macam biasa. So daripada siang tu sampai ke petang dia orang borak-borak, banyak jugalah yang dia bualkan sambil-sambil buat kerja rumah macam tu. Dah hilang dah semua rasa takut, rasa remang tu semua dah hilang. Yelah kan dah ada kawan kan. Dah, dia orang buat kerja sampai ke petang tadi. Bila masuk je maghrib, dia orang dah mula perasan dah suasana dah makin lain. Dah tak macam petang tadi yang lebih tenang. Sekarang ni dia orang berdua pun dapat rasa seolah-olah ada sesuatu tau. So pada malam tu, sebab Nonoy ni pun boleh merasa juga kan, jadi dia pun pasang kuat-kuat video Al-Quran dan dia set repeat video tu supaya tak berhenti. Tambah-tambah lagi dia orang berdua ni memang penakut jugalah. Jadi dia orang dah plan dah. Awal-awal lagi diorang nak masuk tidur. Dah tu katanya lepas dah sembahyang maghrib, sembahyang isyak semua, si Nonoy tadi pun masuk ke dalam bilik Ellie, pergi tidur dengan Ellie kat sana. Ellie ni rasa lega dah. Yelah dia fikir, malam ni bolehlah dia tidur nyenyak sikit sebab ada teman kan dekat sebelah. Tapi tak lama lepas tu diorang dengar bunyi anjing melolong sama macam malam-malam yang sebelum ni. Sebelum tu sebenarnya dia dah terlelap dah tertidur dah. Tapi bila dengar bunyi anjing yang melolong terlampau bising, sampaikan Ellie ni tersedar tau. Dan bila dah tersedar dengar anjing yang macam gitu, habislah meremang semua bulu roma dia ni. Lepas tu dia pun tengoklah ke arah Nonoy kan, adik dia yang kat sebelah ni. Dia tengok tidur nyenyak je. Masa tu dia fikir, sedap pula budak ni tidur. Dia tak dengar ke lolongan anjing tu? Jadi masa tu Ellie ingatkan hari dah pagi dah. Tapi bila dia pandang ke arah tingkap, tak ada pula cahaya matahari yang masuk. Jadi maksudnya masih lagi malam lah. Cuma katanya dia tak ingat pada masa tu pukul berapa. Dalam masa yang sama pun dia masih lagi dengar CD Al-Quran yang dimainkan oleh Nonoy tadi masih lagi terpasang.
So sebab dia tahu pada masa tu malam lagi, dia pun nak sambung tidur lah kan. Dia baring, lepas tu dia pejam mata dia, cuba untuk tidur. Tapi katanya anjing tu memang bising sangat, duk melolong sana melolong sini macam sayu je. Dan tak lama lepas tu, dia perasan anjing tadi seolah-olah macam berlari sambil-sambil menyalak tau. Dia kan macam tengah main dengan sesuatu macam tu. Dan CD Al-Quran yang dipasang tu pun makin lama makin slow, makin lama makin slow, dan last kali terpadam. Dah tak ada dah dengar ngaji Al-Quran ke apa. Sunyi je masa tu. Si Ellie ni sebenarnya dah pelik dah. Takkanlah habis bateri. Kan guna elektrik, macam mana boleh habis bateri pula kan? Dalam masa yang sama, jantung dia ni tak payah cakap dah. Dudap, 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 dudap. Dan tiba-tiba, tingkap bilik dia tu kena ketuk 3 kali tau. Tuk, tuk, tuk. Dalam hati dia ni, dia cuma fikir, alamak datang lagi, matilah kali ni. Time ni, dia tutup mata rapat-rapat. Time ni, dia tutup mata rapat-rapat. Dah tu, kepala dia ni, dia dah menyendeng dah dekat adik dia. Dan kebetulan adik dia yang ada kat tepi ni, membelakangi dia pada masa tu tau. So, dia macam dekatkan diri dia dengan adik dia tadi. Dah tu, pejamkan mata, cuba untuk tidur. Katanya, dia buat tak dengar je. Padahal, satu badan dia ni dah peluh dah sebab ketakutan tu kan. Dan tak lama lepas tu, dia dengar ada seseorang daripada luar tingkap sana panggil-panggil adik dia tau. Nonoi, 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 macam tu tau. Katanya suaranya tu sayu je. Dah tu terketar-ketar, seseolah macam orang tu baru je lepas menangis, lepas tu panggil nama nonoi. Bunyinya pula macam jauh dan sekali macam dekat, macam ada dekat luar jendela je. Tapi bila dia fikir-fikir balik, dia punya bilik tu pada tingkap 2. So dia fikir tak mungkin orang. Katanya nafas dia masa tu tak payah cakap lah, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik kan. Yelah dah jantungnya dia pun dah berdegup laju dah. Dan dia sendiri pun dah tak tahan sangat dah kena ganggu tu. Dia pun goyang-goyangkan badan adik dia sebab dia nak kejutkan adik dia lah. Tapi tak ada respon pula daripada adik dia. Dan tak lama lepas tu, CD yang main bacaan Al-Quran tadi hidup balik tau. Tak semena-mena boleh hidup balik. Dah tu, suara daripada tingkap tu sendiri pun hilang. Cuma tak lama, dalam 10 minit macam gitu, CD tadi sekali lagi jadi macam tadi. Ya, sekali lagi volumenya tu makin perlahan, makin perlahan, makin perlahan. Lepas tu stop. Dan masa tu lah benda tu duk panggil nama nonoi daripada arah tingkap. Ellie ni cakap masa tu dia punya takut tu sampai dah terketar-ketar dah. Dia sampai habis mandi peluh di satu badan tau. Dan dia cuma fikir, janganlah dia masuk dalam bilik ni, janganlah dia masuk dalam rumah ni. Tapi tu dia dah tak peduli dah sebab dia rasa takut sangat. Dia goyangkan badan adik dia ni kuat-kuat sikit, nak kejutkan adik dia kan. Dan dalam masa yang sama juga, tiba-tiba je CD Al-Quran tadi terpasang balik. Suara dekat luar tu pun hilang. Bila dah kena goyang kuat sangat tadi, nonoi ni pun terbangun kan. Lepas tu tanyalah kenapa. Dan Ellie jawab, kau dengar tak? Kau dengar tak keluar tu? Lepas tu nonoi jawab apa? Tak ada apalah, dah tidur. Time tu Ellie dah tak boleh nak buat apa dah. Dia cuma tengok je kat nonoi ni yang sambung tidur. Sedap dia sambung tidur tau. Dan tu dia terfikirlah juga, biar betul budak ni. Anjing punyalah bising dekat luar rumah sana. Boleh dia tidur macam tak ada dengar apa-apa pun. Terfikirlah juga dia, kenapalah budak ni senang sangat nak tidur. Padahal nama dia yang kena panggil. Ellie ni pula yang terbangun. Sekali Ellie ni fikir, takkanlah aku ni berkhayal tadi. Takkanlah aku macam mengelamun lama sangat sampai terfikir-fikir, berimajinasi kena kacau kan. Dah tu dia pun dekatkan diri dia dengan nonoi balik. Kepala dia tu dekat dengan bahu nonoi dan dia tidur. Dia cuba untuk tidur. Katanya pada masa tu, suara yang panggil-panggil nama nonoi tadi dah tak ada dah. Cuma anjing yang kuat sangat menyalak dekat luar tu masih lagi tak berhenti. Katanya dalam masa yang sama juga, dia duduk baca-baca doa dalam hati dia. Walaupun doanya tu agak tunggang terbalik jugalah. Tapi dia tetap juga teruskan baca kan. Dan tak tahu bila dia tertidur. Ellie ni pun dah terfikir juga tau. Dah kenapalah aku je yang selalu kena kacau. Tiap-tiap malam pula tu aku je yang dicarinya. Dah tu, apa tujuan dia balik sini balik Jadi hari kelima tu, pagi-pagi hari lagi, Ellie dah mula rasa tak sedap badan dah. Dia rasa macam nak demam. Lepas tu, nak bangun daripada tidur pun rasa berat sangat. Bila dia cek suhu badan dia pun rasa macam panas-panas kan. Jadi katanya awal-awal pagi lagi, adik dia tadi dah bangun dah. Lepas tu duduk memasak dekat dapur sana. Katanya adik dia tu memang rajin sangat kalau bawa masak.
Dah tu masakan adik dia sedap-sedap pula tu. So pagi tu Ellie ni cuma baring je dekat katil. Dia rasa tak larat sangat nak bangun. Lemah betul badan dia masa tu. Tak lama lepas tu Nonoi tadi naiklah kan ke bilik kan. Lepas tu dia cek keadaan akak dia ni. Dan dia tengok akak dia masih lagi terbaring kat katil. Dia pun tegur lah, tak bangun lagi tidur? Bangunlah. Aku dah masakkan mi goreng tu dengan kopi sekali. Dah tu Ellie cakap, aku rasa macam nak demam lah Noi. Tak larat sangat nak bangun ni. Jadi Nonoi tadi pun pergilah cek suhu badan akak dia tu kan. Bila dah letak tangan kat dahi tadi, memang betul panas sangat. Lepas tu Nonoi cakap, ish dah demam kau ni. Jap, aku pergi ambil Panadol. Tapi kau kena makan dulu. Isi perut sikit lepas tu baru makan ubat. Dan Elin cakap, tak ada selera lah aku nak makan. Kau betul ke tak dengar nama kau dipanggil-panggil semalam? Dah tu Nonoi tadi pun pandang ke arah Ellie ni kan. Lepas tu dia cakap, aku ada dengar lah anjing-anjing menyalak macam gitu. Lepas tu aku rasa meremang satu badan. Dan aku malas lah nak fikir, malas nak layan. Sebab tu aku sambung je tidur. Dan Ellie cakap, takkan aku pula yang nak kena layan benda tu. Dah memang dia layan bukan dia dengar je kan. Si Nonoi pun jawab lagi, dah lah kau tak payah layan sangat lah benda-benda tu semua. Nanti kau sakit nanti. Ellie tadi pun mengiyakan je lah. Yelah, maksudnya sekarang ni aku seorang je lah yang kena kacau. Okey, lepas dah bersarapan tadi, lepas dah makan ubat yang Nonoi tu bagi, Ellie tadi pun pergilah landing dekat sofa sana sambil-sambil tengok TV lah kan. Tengah layan TV sedap je, dah tu si Nonoi dia datang ke arah Ellie dengan beg sandang dia lagi. Dah tu Ellie ni pun terkejut lah kan. Weh, kau nak pergi mana ni? Dan Nonoi cakap apa? Bakal mak mertua dia minta tolong dia untuk buatkan kuih. Sebab katanya esok nak berniaga. Jadi dia nak pergi sana lah. Dah Ellie ni pun macam tak puas hati lah kan. Yelah dia dah lah dalam keadaan nak demam tu. Ellie ni pun macam tak puas hati lah kan. Yelah dia kan dalam keadaan demam lepas tu. Lepas tu dia cakap dengan Nonoi ni, takkanlah kau nak tinggalkan aku seorang-seorang kat rumah ni. Dah lah badan aku tak sihat lagi. Demam tak kebah lagi ni. Dalam hati Ellie pada masa tu dia cuma fikir, aku dah tak sanggup dah kena kacau. Kalau duduk seorang-seorang, confirm lagi teruk. Yelah dengan dia yang demam lagi, dia rasa macam penat sangat dah badan dia ni nak kena terima gangguan tu semua. Dah tu Nonoi tadi pun cadangkan, kau telefon lah Abang Jeff. Minta Abang Jeff temankan kau. Abang Jeff tu sebenarnya abang sulung dia orang tau. Dah tu Ellie cakap lah, habis macam mana kalau Abang Jeff tu kerja? Dan si Nonoi jawab, cubalah call dulu, tanya dulu dia okey ke tak kalau nak temankan malam ni. Dah Nonoi tadi pun keluarkan telefon dia. Nah, kau call Abang Jeff. Sebenarnya masa tu Ellie rasa macam berat hati je nak lepaskan Nonoi ni pergi. Dia nak Nonoi yang temankan dia pada malam tu. Cuma itulah, bila orang ada urusan, kita pun tak boleh nak halang kan. Jadi dia pun call lah Abang Jeff dia. Dia ceritakan apa yang berlaku. Lepas tu dia cakap lah yang dia dah kena ganggu. Ini dah hari kelima dah ni. Jadi dia minta tolong sangat Abang Jeff dia balik ke rumah tu, temankan dia. Dah tu Abang Jeff dia cakap yang dia ada event pada malam tu. Jadi dia akan balik juga rumah tu. Cuma dia tak tahu pukul berapa eventnya habis. Ellie tadi pun macam minta belas kasihan macam tu lah kan. Tapi kau mesti balik bang, saya sakit ni katanya. Dan Abang Jeffrey dia pun cakap, ya aku balik. Abang Jeffrey dia sebagai petua lagi, katanya kawan dia ada pernah cerita kalau tak nak Ponti tu masuk ke dalam rumah, ambil 1 inci kunyit hidup, lepas tu cucuk dia dengan jarum dan bungkus dengan kain kuning, lepas tu letak dekat tepi tikar. Cuma katanya tak tahulah betul ke tak tahu jadi ke tak. Itu kawan dia je yang cerita. Dah Ellie ni pun cakap, tak apalah nanti kita cuba. Dan lepas letak call, dia pun bagilah balik handphone tu dekat Nonoi tadi kan. Lepas tu Nonoi tadi cakap, adalah aku pergi dulu. Tak apa, kau jangan risau. Kalau kau rasa pelik-pelik sikit, kau semayang je. Ellie ni pun yelah mengangguk lemah lah kan. Padahal sebelum-sebelum ni pun dia dah berdoa, dia dah buat macam-macam dah, tapi tak jadi, tak jalan juga. Jadi lepas adik dia dah pergi, masa tu dia rasa badan dia lemah sangat sampaikan dia tertidur dekat sofa. Masa dia tidur tu, dia bermimpi. Cuma katanya dia tak ingat sangat keseluruhan mimpi tu. Apa yang dia ingat, dia nampak ada seorang perempuan ni dalam keadaan duduk. Dan perempuan tu sendiri, kepalanya ni macam menunduk macam itu tau, sambil-sambil menangis orangnya. Jadi Ellie tadi pun tanyalah kan, awak okey tak ni? Kenapa awak menangis? Saya nak anak saya. Saya nak cari anak saya. Ellie ni pun tanya lagi, anak awak kat mana? Dah tu perempuan tu cakap, saya tak tahu. Kau tahu ke? Sambil-sambil tu perempuan tadi pandang ke arah Ellie ni tau.
Dan pada masa itulah Ellie nampak yang perempuan ni tak ada muka. Terkejutlah Ellie ni kan, sampai ke terbangun dia daripada tidur. Dah terbangun tadi, dia terfikir, apa punya mimpi ni? Dan dia tengok keluar rumah, dia tengok jam, dah nak petang dah. Badan dia pada masa tu pun dah kurang panas sikit. Dan dia perasan lah yang satu badan dia ni macam dah berpeluh dah. Dah tu dia teringat yang kata Abang Jeff cakap tadi, kalau nak halau punti tu nak kena cari kunyit 1 inci kan. Lepas tu cucuk dengan jarum semua tu kan. So dia pun nak buat lah benda tu. Dia pun bangun daripada sofa tadi, pergi ke arah dapur cari kunyit. Dah jumpa kunyit tadi, dia naik ke bilik pula, cari jarum pula. Nasib baiklah dua-dua benda tu ada. So dia pun pergi potong kunyit dengan pergi cari kain kuning, samalah macam yang Abang Jeff dia bagi tahu tadi kan. Lepas dah dia cucuk, lepas tu dia balut-balut dengan kain kuning tu, dia ikat semua kan. Masa tu dia boleh rasa tau, badan dia, satu badan ni meremang. Remangnya tu lain macam, sampaikan kepala sampai ke tekuk ni semuanya meremang. Dah, katanya dia buat dalam 5 biji juga benda lah tu. Dan dia simpankan dalam bilik dia, dekat tingkap tu 4 biji. Dan 1 bijinya tu dia letak dekat pintu utama. Tak cukup dengan tu, dia pergi ke bilik mamanya pula, pergi cari katanya holy water. Dan holy water tu macam ada separuh je. Lepas tu dia fikir, cukuplah ni untuk dia je kan. Dia cuma harap malam tu Ponti yang biasa datang tu dah tak datang lagi dah. Dah tak ganggu dia dah. Dan dia pun macam pesan-pesan jugalah dalam hati dia. Malam tu macam malam-malam yang biasa, dia tidur awal. Cuma dia dapat dengar lah yang anjing kat luar rumah tu duduk menyalak macam biasa. Tapi dia tak rasa terganggu. Dia tak rasa pun yang dia tengah diganggu sekarang ni. Dah tu dia tidur kan. Katanya dalam pukul 10 lebih macam gitu, dia tersedar. Tu pun sebab Abang Jeff dia dah sampai rumah dah. Lepas tu dah ketuk-ketuk pintu rumah tu kan. Jadi Ellie tadi pun turun ke bawah. Lepas tu bukakan pintu untuk Abang Jeff dia. Dan dia orang macam bertegur sapa lah sekejap. Lepas dah borak-borak sikit, lepas tu dia pergi naik atas balik, sambung tidur. Katanya Abang Jeff dia pada malam tu mungkin dia penat sangat. Dia terus naik ke bilik. Dan dia tidur dekat sebelah bilik Ellie ni tau. Dan katanya bilik Ellie ni betul-betul berhadapan dengan rumah sewa dia orang tu, ataupun rumah dia tu lah. Dah tu bilik yang Abang Jeff dia tidur sebelah bilik Ellie je. Jadi dia pun nak sambung tidur tadi kan. Masa tu dia baru je nak terlelap, baru je nak tertidur. Dan dia terdengar dekat bilik sebelah sana seolah-olah macam Abang Jeff dia tengah bercakap-cakap sesuatu tau. Dia fikir mungkin Abang Jeff ni mengigau agaknya. Cuma percakapan Abang Jeff dia tu tak jelas sangat. Katanya kali ni dia macam berani sikit. Dia bangun, lepas tu dia pergi ambil holy water tu kan. Dan dia pergi siram dekat bilik dan juga dekat ruang tamu dekat luar tu. Dah tu dia pergi siram juga dekat bilik yang Abang Jeff dia tidur. Dah settle semua, dia pun masuk bilik dia sambung tidur kan. Pada masa tu dia dengar lah, dia macam perhati je. Abang Jeff dia macam dah boleh tidur lena dah tak diganggu kan. Dia lah tak adalah meracau-racau atau mengigau tu lagi. So dia pun tak tahu bila dia tertidur. Rupa-rupanya pada malam tu bukan dia yang kena kacau, tapi Abang Jeff dia yang kena kacau. Katanya Ponti tu ikut Abang Jeff dia balik tau. Dan Abang Jeff dia sendiri pun sama lebih kurang macam dia juga. Boleh merasa benda tu, boleh nampak benda tu. Cuma Abang Jeff dia ni lagi kuat lah daripada dia, lagi berpengalaman katanya. Sebab Abang Jeff dia ni pandai untuk menghadapi benda tu. To be continue. Itulah dia cerita pada kali ini. So next video kita akan sambung malam-malam yang seterusnya. Malam ke-6 dan juga malam ke-7 kan. Jadi tunggulah, insyaAllah dalam sehari 2 lagi kita post lah video yang baru. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivitas dengan individu. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.